Okay, ada lagi? Itu sahajalah kot Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Rajah 15 menunjukkan usia dua bangunan P dan Q. Bangunan Q dibina 9 tahun lebih awal daripada bangunan P. Lebih awal ni bermaksud kita bina Q dahulu. Betul? Kita bina Q dahulu baru kita bina P. Q dibina baru P dibina. P ni umur dia dah 2 dekad 7 tahun. Bermaksud berapa tahun? 27 tahun. Yes, 27 tahun. So, kalau kita tahu P 27 tahun, maksudnya Q berapa tahun? Apa kita boleh buat? 36 tahun. Sebab 3 dekad 6 tahun. tambah 9. Tambah 9 kan? 27 tambah 9. 27 tambah 9 berapa? 7 tambah 9, 36. 36. 6. So, soalan dia sekarang, kira jumlah usia bagi kedua-dua bangunan itu. Maksudnya kita nak kena tambahkan lah. 36 campur 27, 36 tambah 27 akan dapat 63. 63 tahun ataupun 6 dekad 3 tahun. Tahun. Okey. Boleh Boleh. Yang ni mungkin dia awak terlepas pandang kedua-dua bangunan. Okay, tak apa. Seterusnya. Sekejap. Okey. Awak semua print kan? Okey, yang print boleh tengok dalam ni. Mana yang tak print, cuba awak ambil gambar ke screenshot ke untuk soalan ni. Rajah di bawah adalah satu carta palang yang menunjukkan bilangan manit dalam 4 bekas PQR dan S. So PQR dan S. So ni kuantiti dia lah. Manit berwarna merah, biru dan hijau 33. Manit itu berwarna biru, merah, hijau. 33% daripada jumlah manit itu berwarna merah, 30% berwarna biru dan bakinya berwarna hijau. Berapa bilangan manit hijau kesemuanya? Sekejap. So ada 4 bekas. Okey. Ada bekas, bilangan bekas. Ni keseluruhan manit yang ada lah. So keseluruhan manit tu ada 3 warna, merah, biru, hijau. 33% merah, 3/10 biru. Baki dia warna hijau, warna apa? Saya tulis kat sini lah kot. Kita ada M merah bersamaan dengan 33%. Okay. Biru 3/10. Dan hijau berapa? Okay. Saya ringkaskan dia punya soalan. Dia try A. Sekejap. A. Okay, kalau kita ada jawab A.
Okey, ada dua orang jawab. A. Ada lain? Tadi satu lagi jawab. Apa tadi? C. C ke B? Ke D? Ada seorang lagi tadi. Okey, tak apa kan? So, bismillahirrahmanirrahim. Kita check. Saya baca balik. So, rajah di bawah menunjukkan satu carta palang yang menunjukkan bilangan manit di dalam 4 bekas P, Q, R dan juga S. Manit itu berwarna merah, biru dan hijau. 33% daripada jumlah manit itu berwarna merah, 3/10 berwarna biru dan bakinya berwarna hijau. Berapakah bilangan manit hijau kesemuanya? Dia nak tanya yang manit hijau sahaja. Okey. So, okay. So, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Apa pertama sekali yang kita kena buat? Apa pertama yang kita kena buat? Jom. Cepat, siapa tahu? Hello? Dengar tak? Dengar kan? Ke tak dengar? Dengar kan? Tengah. So, macam mana buat? Macam mana awak buat? Tengok. Okay, rasa-rasa apa pertama yang kita kena buat? Kena kira manit merah. Kira manit merah. Okey, macam mana cara nak kira manit merah? Jumlah manit yang sudah bekas tu darab dengan 33%. 33. Okey, boleh? So, jumlah keseluruhan manit yang ada darabkan dengan 33%. So, berapa jumlah manit keseluruhan yang ada? 1,400. 1,400. Okey, pada siapa yang mungkin tak sure, sebenarnya macam mana dapat 1,400 ni? Basically kita tambah semualah So, P ni berapa banyak? Kita tengok ni dekat tengah-tengah kan, dia tak betul-betul kat 200, tak betul-betul kat 200, tak betul-betul kat 300. So, bermaksud ianya adalah 2,5. Kat sini pun sama. So, sini 4,5 lah sebenarnya. Okay. Biasa kalau macam ni, kat tengah-tengah macam ni, kebiasaannya memang dia 50% saja. So, ini kalau perasan dia selari dengan 300, so 300. Ini pun kalau awak perasan dia selari dengan 400, so 400. So, bila awak tambah semua ni, awak akan dapat 1,400. So, first tadi kita nak cari adalah merah. So, merah bersamaan dengan 1,400 darab dengan 33% ataupun saya tulis 33% lah Sekejap. Saya nak cari mana tempat boleh saya conteng.
Air conteng. Nasihat tu. Merah 33%. Kita darabkan dengan 1,400. So merah berapa? Hmm. 462 biji manik. 462. Okay, lepas tu apa lagi kita boleh buat? Hitung manik biru. Kita boleh kira pula manik biru. Macam mana nak kira manik biru? 1,400 darab dengan 3 bahagi dengan 10. 1,400 darab dengan 3 bahagi dengan 10 ataupun 3/10 darab 1,400 lah 3/10 kita darab dengan 1,400. So biru kita akan dapat berapa? 420. 420. Lepas tu Tambah biru. kita boleh tambahkan merah dengan biru lah. Dapat berapa? 882. 882. Okay, lepas tu 882 tu tolak dengan 1,400. untuk tahu hijau kita buat 1,400 besar tolak dengan 882. So kita akan dapat nilai dia ialah 518. 518. Yes. So jawapan dia ialah C. Boleh? So first kali kita kena cari merah lah. Okay, dapat 33%. Lepas tu kita cari biru. Okay, kita dapat 420. Dan dia cakap selebihnya kan, selebihnya adalah hijau. So kita campur je merah dengan biru dan kita tolak je dengan jumlah keseluruhan. So selebihnya ni automatik kita tahu keseluruhannya ialah hijau lah. Okay, boleh. Ada yang buat cara lain tak? Ada yang buat cara lain? Tak ada kot. Semua pakai cara sama Hmm. So pakai cara sama Okay. So next. Saya nak minta tolong seorang bacakan boleh tak? Nombor 3/3. Siapa nak try? Siapa nak bacakan? Rajah di bawah dilukis pada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Hitung luas dalam sentimeter 2 kawasan yang tidak berlorek. Okey, terima kasih. So, rajah di bawah dilukis pada petak-petak segi empat yang sama besar. Hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan yang tidak berlorek. Okey, yang tidak berlorek. Cuba dulu.
Okey, boleh. Kita tak boleh jawab. Tengah fikir lagi Kalau tengah fikir lagi tak apa. Fikir dulu. Macam mana nak selesaikan? Nanti kalau dah siap jawab, tolong tulis dekat chat Saya nak tengok siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. B. Alright, ada seorang jawab ni. Okey, ada yang tak sure. Tak sure tak apa, bagi tahu je tak sure macam mana nak jawab. B. B Okey, cash boleh. Terima kasih. Tolong tulis dalam chat sekali, saya nak tengok siapa yang mungkin dah jawab, siapa yang mungkin dah jawab. Okey, tak tahu tak apa. Kalau tak pasti just tulis tak pasti atau tak tahu dekat dalam chat. Saya nak tengok siapa yang tengah cuba ke apa ke, saya nak ambil dapat tahu jugalah. Okey. Yang dah jawab, at least yang dah bagi tahu feedback lah Hafiz, Harith, Kash. Ada lagi? Tak pasti. Okey, tak pasti tak apa. Tak pasti bagi tahu tak pasti. Okey, 1, 2, 3, 4. Alia, Hazika. Alia dengan Hazika je masih belum lagi. Arista, Kashda, Hafida dengan Rizwan. Ada 3 orang lagi. Saya tunggu 3 lagi.
Cepat. Kalau tak pasti tak apa, just tulis tak pasti. Saya okey je. Tak ada masalah. Kita belajar sama-sama. Kita buat sama-sama. Okay, tak apa sebab kita makan masa sangat. Alright, so saya baca balik soalan. Rajah di bawah dilukis pada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Itu penting. Segi empat sama yang sama besar. Hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan yang tidak berlurik. Okey, yang tidak berlurik lah. Sekarang ni yang tidak berlurik yang mana? Yang ni kan? Ini tidak berlurik. Okey. So, ada dua cara sebenarnya awak boleh buat. Cuma awak nak cara macam, bukanlah shortcut. Tapi macam pada saya lebih senang, atau awak nak tahu satu lagi yang lebih senang faham? Awak nak senang faham ke awak nak yang lebih cepat? Senang faham. Yang senang faham. Okey, sebab yang cepat tu takut nanti tak faham. Okay, basically sekarang kalau kita tengok balik, kita ada dua shape, kita ada dua bentuk yang kita dapat. Kita sama ada dapat segi empat tepat, segi empat sama, iaitu 1 dengan 2, betul? Segi empat sama kan? Atau segi 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segi 3. Okey. Sekarang ni kita dapat tahu ada untuk segi 4 sama ada 2. Untuk segi 3 ada 10. Okey, itu sebenarnya tak berlurik lah. Now, sekarang ni kita nak tahu pula berapa panjang dia sebenarnya. Dia bagi tahu kita keseluruhan daripada atas sampai bawah adalah 32. Dia bagi tahu kita juga ianya sama besar. So kalau kita nak tahu satu kotak ni panjang dia berapa, apa perlu kita buat? Bahagi 4. Yes, betul. Kita buat je 32 bahagi dengan 4. So jawapan dia akan dapat berapa? 8. 8. Betul. So maksudnya kita tahu sekarang kat sini 8. Okey, kat sini 8. Kat sini 8. Kat sini pun 8. Sebabkan dia cakap sama, segi 4 sama yang sama besar, maksudnya semua ni 8 lah. Kan? Semua ni 8 lah. Okay, 8 lah. So daripada situ kita boleh terus kira tak dia punya luas? Boleh kan? Kita boleh kira terus dia punya luas untuk segi 4 tepat. Segi 4 sama. Di mana kita hanya perlu ni yang kotak buat 8 darab 8. Kita akan dapat berapa? 4. Kan? 64. Itu untuk kotak. Untuk segi 3 pula, apa perlu kita buat? Sebelum kita buat segi tu, kita buat ni lah. Untuk kita tahu keseluruhan yang untuk kotak sahaja. Sebabkan kotak ada 2, so kita buatlah 64 darab dengan 2. 6 darab dengan 2 pula. 64 darab dengan 2. Ini yang keseluruhan lah. Semua yang ada tadi lah. So 64 darab dengan 2. So kita dapat berapa? Seratus 28. Yes. Ngapain? 128. Untuk kotak siap. Kita tengok pula untuk segi 3. Segi 3 apa formula dia? Satu per 2 darab dengan tinggi darab dengan tapak. Tinggi darab tapak atau tinggi darab lepak. Itu 1 per 2 darab 8 darab 8 lah. So kita akan dapat berapa? 32. So 32 untuk segi 3. Segi 3 ada berapa? Segi 3 ada 10. Jadi kita buat 32 darab 10. Dapat 320
320. Yes, 320. Dan sekarang kita campurkan sahaja keseluruhan kotak dengan keseluruhan segitiga. So jumlah ialah 320 campur 128 dengan dapat 448. 400. Apa benda saya tulis ni kejap. 8. 8. Betul. Okey, nampak kan cara nak buat dia kan? Nampak. Dia macam itulah. Itu yang senang nak faham lah. Ada satu cara lagi tapi yang tu dia complicated sikit. Tapi dia cepat lah. Jawapan dia 448. Okey. Boleh Okey. Seterusnya. Minta tolong seorang baca lagi untuk soalan 34. Rajah 16 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi, sebuah bulatan dan sebuah segi empat sama. Perimeter segi empat sama adalah 2 kali jumlah perimeter segitiga sama sisi dan bulatan. Cari panjang sisi segi empat sama dan cm jika bulatan itu berukuran 19 cm. Okey. Terima kasih. So Rajah 16 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi, sebuah bulatan dan sebuah segi empat sama. Perimeter segi empat sama adalah 2 kali jumlah perimeter segitiga sama sisi dan bulatan. Cari panjang sisi segi empat sama dalam sentimeter jika bulatan itu berukuran 19 sentimeter. Cuba dulu.
D, alright. Okey. Kepada siapa yang mungkin macam saya tadi? 9. Saya nampak macam 4, so saya macam pening sikit tadi. Okey, D. Ada lain? Okey, lagi? Nur dah jawab, lain? D, okey, ada tu menjawab G, lain? Alright. Ada lagi? Lain, Cash. Azika, Alia. D. D juga. Okey, Cash jawab D juga. Okey, alright. Tak apalah kita check Boleh kita check So, Rajah 16 menunjukkan sebuah segi 3 sama sisi, sebuah bulatan dan sebuah segi 4 sama. Perimeter segi 4 sama adalah 2 kali jumlah perimeter segi 3 sama sisi dan bulatan. Cari panjang sisi segi 4 sama dalam sentimeter jika bulatan itu berukuran 19 sentimeter. Okey, so macam mana awak buat? 9 darab 3 tambah 19 darab 2 bahagi 4. Oh. Siapa tulis ni? Nur, 19 darab 3 tambah 19 darab 2 bahagi 4. Okey. Betul, cuma formula awak tu ada sedikit salah dari segi penulisan. Benda tu betul, ada sedikit salah dari segi penulisan. Kenapa? Sebab apabila ada tambah kat tengah-tengah sorang-sorang tu, itu akan dibuat akhir sekali. Which is dia jadi tak betul lah. So, apa yang perlu kita buat adalah macam ni. Kalau betul nak terus panjang 9 darab 3 tambah 19. Semua ni dalam kurungan. Kurungankan dia dulu. Sebab kita kena pastikan dia sekali dulu. Lepas tu baru kita darab dengan 2. Dan akhir sekali kita bahagikan dengan 4.
Okey, itu yang tepat lah. Sebab kalau awak macam ni jawapan nanti akan lain. Sebab kita buat 9 darab 3, lepas tu 19 darab 2 bahagi 4, lepas tu baru kita tambahkan dua-dua tu. Which akan jadi lain lah jawapan dia. Okey, kepada siapa-siapa yang mungkin macam, sekejap, apa sebenarnya maksud ni? Okey, maksud dia macam ni. 9 darab 3 ni bermaksud kita nak ambil tahu perimeter daripada segitiga sama sisi ni. Okey, sini 9, so 999 lah. So 9 darab 3. Tambah 19 bermaksud kita nak ambil daripada ukuran bulatan. Ukuran bulatan. So ini keseluruhan ialah kita nak tahu jumlah segitiga tambah ukuran bulatan. Darab dengan 2 pula. Darab 2 ni kenapa? Sebab dia cakap 2 kali jumlah perimeter. 2 kali jumlah perimeter segitiga sama sisi dan bulatan. Maksudnya campuran 2 tu 2 kali ganda. So darab dengan 2, 2 kali jumlah maksud 2 kali ganda lah. So kita darab dengan 2. Bahagi dengan 4 sebab ada 4 sisi. Dan ianya adalah segi 4 sama. Bermaksud setiap satu sisi ni nilai dia semua sama. Perimeter keseluruhan tadi yang dekat sini lah. Yang lepas darab 2 itu adalah perimeter keseluruhan iaitu 92. 92. Yes, terima kasih. 92. So kat sini tadi 23, 23, 23. So dengan situ kita tahu setiap sisinya adalah 23. Macam tu sahaja. Okay. Betul So nice. Jarang saya dapat formula direct penuh terus. Okay. Apa ni banyak ni? Nombor 35. Kalau saya macam ni nampak tak? Tapi awak semua print kan? Majority print kan? Semua print kan? Okay. Yeah. Kalau tak print, kalau tak nampak bagi tahu Tak nampak kita akan gerak-gerak lah. Tapi tengok 35 pula, rajah di bawah ialah piktograf yang menunjukkan bunga kegemaran sekumpulan murid. Ada lili, ada rose, ada orkid, ada bunga matahari. Setiap satu bunga ni mewakili 8 orang murid. Antara penyataan yang berikut, yang manakah tidak benar? A, B, C, D. A. Alright. A. C. C. Ada A, ada C. Salah. D. Salah. D. Okey, ada D. Ada jawab A. Okey, Siti cantik. A. D. D, dadu. Okey. Salah. D. Salah. D. Dadu Yeah. D. Okey, D juga. Okey. Jom kita check. Boleh kita check
Darjah di bawah ialah piktograf yang menunjukkan bunga kegemaran sekumpulan murid. Satu bunga mewakili 8 orang murid. 8 orang murid. Antara pernyataan yang berikut yang manakah tidak benar? Yang manakah tidak benar? Bilangan murid yang suka bunga orkid dan bilangan murid yang suka bunga matahari adalah sama. Betul ke tak? Betul. Betul. Okey, betul lah. Kita tengok pun memang sama. Okey, so A betul. B, bilangan murid yang suka pada bunga lili adalah kurang daripada bilangan murid yang suka bunga ros. Betul ke tidak? Betul. Betul juga. Tengok lili cuma ada 3, ros ada 6. So betul. C, perbezaan antara bilangan murid yang suka dan tidak suka bunga orkid ialah 72 orang. Betul ataupun tidak? Betul. Betul. Okey, ada yang cakap betul. Saya tak kira lagi tau, nanti kita kira. Last kali. D, jumlah bilangan murid yang suka bunga lili dan ros ialah 81 orang. Orang. Salah. Salah. Lah. Okey. Salah. Boleh tak kita kira D dulu? Jumlah bilangan murid yang suka bunga lili dan ros. Bunga lili dan ros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okey. So maksudnya 1 mewakili 8 orang, apa kita boleh 9 darab dengan 8 lah kan. So jawapan dia akan jadi berapa? 72, 72. which is salah lah sebab dia cakap sini 81 dia betul. Jawapan dia ialah D. Betul Okey, so 36. Jadual di bawah menunjukkan bilangan belon yang berlainan warna dan jumlah bilangan belon. Bilangan belon kuning tidak ditunjukkan. Hijau 150, 35, 30, 300. Kuning tak ada. Hitung peratusan belon kuning. Peratusan belon kuning. Saya tulis B, K lah tu belon kuning lah. Hitung peratusan belon kuning. Berapa peratuskah belon kuning? Okey. Kenapa D salah? Sebab D sepatutnya 72 bukan 81. Tak, diorang kata tadi, diorang tadi salahkan D. Kenapa? Oh, kenapa? Memanglah. Dia cari yang salah. Salah lah dia.
30%. Lagi? Tiga puluh peratus. Ada lagi? Lain? Nur ke Anis? Anis pula. Hafiz, sorry. Hazika? Hazika dengar Hazika? Saya tak dapat respon, saya tak sure awak dengar tak. Dengar ya? Okey, okey, okey. Okey. Cepat yang lain. Hazika. Nur. Berapa? 35 juga ke? 35. 30 juga ke? Lain. Ke tak sure? Tak sure cakap tak sure. Tak apa. So, kalau boleh kita nak start dah ni. Sebab lepas ni awak ada sains pula kan? Okay, tak apa. So kita check sama-sama. So jadual di bawah menunjukkan bilangan belon yang berlainan warna dan jumlah bilangan belon. Bilangan belon kuning tidak ditunjukkan. So hijau, ungu, kuning, merah dan jumlah keseluruhan. Dia suruh kita cari berapa peratus untuk kuning sahaja. Alright. So daripada itu, macam mana first kali kita nak kena buat? Pertama sekali ialah kita cari dulu jumlah kuning. Macam mana cara nak jumlah kuning? Kita ambil jumlah ni, kita tolak dengan yang lain-lain ni lah. Jumlah ni masuk keseluruhan semua kan. So kita ambil je 300. Kita tolakkan dengan 105. Kita tolak dengan 75. Kita tolak dengan 30. Kita akan dapat jawapan dia ialah
So dapatlah jawapan dia 90 dekat sini. Sekarang kita dah tahu jumlah kuning ialah 90. Untuk peratusan dia, apa yang perlu kita buat ialah kita just ambil 90 daripada 300 dan kita darabkanlah dengan 100. So last sekali kita akan dapat jawapan dia ialah 30%. Betul tadi. Jawapan dia adalah 30%. Boleh? Macam tu je sebenarnya. Boleh. Boleh Okay, so sebab sekarang 2929, kejap lagi Cikgu Sasi akan masuk ke kantin untuk sains lah. Saya pula ada kelas tu tahun 5. Alright, so ada apa-apa soalan insyaAllah? Tak ada. Kita ke? Tak ada Okay. So dengan tu saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sekalian baik kepada Allah, saya buruk kepada saya sendiri. So insyaAllah kita akan sambung minggu depan dengan soalan 37 dan kita terus sambung set yang seterusnya lah Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.